Okey, boleh kami mula doktor? Yes, please. Okey, thank you. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk proses pembinaan ujian. Okey, isi kandungan proses pembinaan ujian ni ada 3 iaitu next slide Tira. Saja dia tak gerak. Okey. Okey, isi kandungan untuk proses pembinaan ujian ini ada proses pembinaan ujian itu sendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri ujian yang baik dan yang ketiga adalah jadual penentuan ujian ataupun dikenali sebagai JPU. Okey, kita masuk yang pertama iaitu proses pembinaan ujian. Okey, seterusnya. Okey, untuk proses penyediaan ujian ni ada 5 langkah. Iaitu langkah yang pertama menyediakan JPU iaitu jadual penentu ujian. Langkah yang kedua adalah menulis item ujian iaitu item objektif dan juga subjektif. Seterusnya langkah yang ketiga adalah menyemak item ujian. Dan langkah yang keempat menilai item ujian. Dan yang terakhir langkah kelima iaitu membuat kajian rintis terhadap item. Okey, kita tengok dulu langkah yang pertama dan kedua. Okey, langkah yang pertama menyediakan JPU. Seperti mana saya sebut tadi, JPU ni adalah jadual penentuan ujian. Okey, penyediaan JPU adalah bertujuan supaya item-item ujian yang dibina mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran dimulakan. Okey, yang ni kan kita ada buat macam RPH apa tu, semua tu terkandunglah dalam ni, dalam JPU ni. Okey, seterusnya kita tengok pula menulis item ujian. Okey, menulis item ujian ni ada dua lah, objektif dan juga subjektif. Okey, untuk menulis item ujian ni terdapat beberapa prinsip yang orang kata asas lah. Okey, prinsip yang pertama adalah arahan menjawab adalah ringkas dan mudah. Seterusnya, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Okey, yang ketiga, membina item yang memerlukan jawapan berkaitan pengetahuan, kemahiran yang spesifik. Yang keempat adalah arahan melibatkan pengiraan atau lukisan dinyatakan mengikut unit ukuran yang tepat. Okey, untuk arahan menjawab bagi setiap item yang hendaklah ringkas dan mudah, ini bermaksud kita kena nyatakan dekat paper yang kita buat soalan yang gitu, arahan dia macam, okey, kita nak student tu isikan ruang kosong. Maka kita kena buat ayat seperti sila isikan ruang kosong dalam soalan berikut dengan satu perkataan sahaja. Okey, itu adalah contoh arahan menjawab yang ringkas dan mudah. Bahasa yang digunakan pun mudah dan jelas. Okey. Seterusnya kita tengok pula next slide.
Okey, untuk pembinaan item objektif ni ada 3, iaitu pembinaan item beraneka pilihan, pembinaan item betul salah, pembinaan item mengisi ruang kosong. Okey, yang ni akan diterangkanlah oleh grup Aina, Biha dan juga Mimi nanti. Okey, untuk penyediaan item subjektif pula ada 3, iaitu kata tugas item subjektif, item esei jawapan terbatas dan juga item esei jawapan terbuka. Okey, untuk proses-proses ni nanti dekat lampiran pun ada, nanti kita boleh tengoklah sekali imbas. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga adalah menyemak item ujian. Okey, item ujian ni disemak oleh pembina atau penulis item itu sendiri. Okey, siapa pembina atau penulis item ni? Okey, pembina atau penulis item ni adalah cikgu. Cikgu yang nak buat soalan ujian tu. Contoh cikgu sejarah, maka cikgu sejarah lah akan tulis item ujian tersebut. Okey, tujuan semakan item dibuat adalah arahan menjawab setiap bahagian ujian. Benda ni untuk memastikanlah, okey, arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan setiap soalan adalah tepat dan mudah difahami oleh pelajar. Seterusnya, bagi memastikan soalan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami pelajar dan mengandungi maklumat oleh kehendak soalan mengandung maklumat dan kehendak soalan yang jelas dan mencukupi. Maafkan saya. Okey, seterusnya soalan yang dibina mencukupi dan seimbang dari segi kandungan dan juga objektif pengajaran. Maksud seimbang kat sini adalah sebagai contoh, kalau kita nak student tu menguasai kemahiran kemahiran operasi tambah. Okey, kita kena bagilah soalan berdasarkan operasi tambah. Kita tak bolehlah bagi operasi tolak pula. Jadi kat situ dah tak seimbang. Okey. Seterusnya soalan yang diberi, terutama soalan jenis objek, tidak okey, untuk memastikan inilah soalan yang diberi, terutama jenis objek, tidak mengandungi petanda ataupun kita panggil clue kepada jawapan yang dikenaki. Okey, sebelum ni kalau dekat kelas, pernahlah pengalaman saya dulu, kalau cikgu mereka jaga periksa, mereka akan cakap macam ni tau. Okey, kamu kena jawab soalan ni betul-betul. Tengok-tengoklah mana tahu ada jawapan kamu dekat soalan. Kamu kenalah baca elok-elok macam tu tau. Tapi sebenarnya benda ni tak boleh. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah menilai item ujian. Okey, menilai item ujian ni dia dinilai oleh pakar mata pelajaran itu sendiri. Macam tadi, kalau semakan dilakukan oleh cikgu yang mengajar sejarah. Tapi kalau pakar mata pelajaran ni, mungkin kita akan panggil dia ketua panitia. Okey, dekat sekolah kita dulu kan kita ada ketua panitia kan. Okey. Jadi item ujian ni akan disemak dan dinilai lah oleh ketua panitia tersebut. Okey, apa tujuan kita menilai item ni? Okey, kita menilai item ni supaya arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah dan difahami oleh pelajar. Okey, tujuan menilai item ni adalah lebih kurang dengan tujuan kita semak item tadilah. Okey, seterusnya soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. Okey, dekat sini kita semak, kita menilai balik supaya maklumat yang kita nak pelajar jawab tu mencukupi. Okey. Seterusnya, soalan yang dibina adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. Okey, macam saya bagi contoh yang operasi tambah tadi lah. Okey. Seterusnya, jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mengikut kehendak soalan dan boleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan. Okey, sebagai contoh, satu soalan tu cikgu peruntukkan 2 minit setengah untuk murid menjawab. Maksudnya, kita kena nilailah sama ada boleh tak murid ni menjawab soalan mengikut masa yang kita tetapkan. Okey, kalau contoh dah murid tu tak boleh nak jawab dalam masa yang ditetapkan, kita kena kurangkanlah dia punya aras nanti. Okey, yang terakhir adalah membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. Okey,
Kajian rintis ni merupakan kajian awal tentang kesesuaian item-item kepada pelajar yang setara dari segi keupayaan dengan pelajar sasaran. Maksudnya apa yang kita buat, apa item yang kita bina tu pelajar-pelajar ni boleh jawab. Okey? Biasanya dijalankan bagi menjaga kerahsiaan. Okey. Kajian rintis ni supaya macam orang kata tak ada soalan bocor lah kan. Okey. Seterusnya, tujuan kajian rintis. Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan dapat dipahami oleh pelajar dan tidak ada kesilapan ejaan atau istilah yang digunakan. Okey, kesilapan ejaan ni sebenarnya boleh dikatakan common lah sebab dalam SPM sebenar pun sebenarnya ada je kesilapan ejaan kan sebenarnya, tapi itulah tujuan kajian rintis supayanya kita kurangkanlah kesilapan ejaan dan juga istilah yang digunakan ni. Okey, seterusnya soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawab. Okey, soalan dan kehendak soalan ni maksudnya soalan dan juga jawapan tu, jawapan yang pelajar nak jawab tu adalah berkaitan dengan soalan, bukannya lari daripada apa yang soalan tu nak. Okey, soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran yang diajar oleh guru dan tidak ada soalan yang terkeluar daripada kandungan seperti mana saya sebut tadilah. Okey, yang keempat adalah pelajar dapat menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, seterusnya part saya yang itu ciri-ciri ujian yang baik. Okay, sekejap. Alamak, dia tak gerak. Okay, saya teruskan. Ciri-ciri ujian yang baik dalam pembinaan sesebuah item ni, dia perlukan 3 perkara iaitu kesahan atau validity, kebolehpercayaan atau reliability dan keobjektifan, objectivity. Okay, pertama sekali kesahan iaitu validity. Kesahan ni dia merujuk kepada apa yang kita nak ukur dalam sesebuah pembinaan item ujian tu. Dan kesahan ni juga kesahan ni dia dinilai dengan kita tengok balik skor ujian tu sama ada sesuai tak dengan kriteria seperti tingkah laku, atau pencapaian peribadi pelajar tu. Dan kesahan ini merupakan sebuah pembinaan item yang memerlukan satu atau lebih kriteria lah untuk mendapatkan ujian yang sahih tu. Dalam kesahan ini juga bagi bagi pembinaan sebuah item ni kita kena ada 2 jenis kesahan iaitu kesahan kandungan ataupun kesahan dan kesahan konstruk. Dan untuk kesahan kandungan ni kita kena pastikan sejauh mana pembinaan item ujian tu meliputi kandungan sesuatu bidang tu. Contohlah kalau dalam dalam subjek sejarah tu kita cuma nak ukur kefahaman berkaitan dengan kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan British. Jadi kita kena pastikan dalam pembinaan item tu hanya merangkumi topik itu saja, tak boleh ada topik lain. Dan kedua, item ujian hendaklah ditentukan dan selaras dengan tujuan ujian dilaksanakan. Contoh kalau tujuan utama ialah untuk tentukan kefahaman pelajar yang asas bagi tajuk kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan British, jadi masukkan soalan-soalan yang asas tulis saja. Dan terdapat 2 ciri kesahan kandungan iaitu mewakili dan juga relevan. Mewakili ni dia kandungan ujian yang mewakili perkara yang hendak diukur. Contoh dalam item dalam instrumen mesti mewakili pentaksiran dari segi cukupan kurikulum, kepelbagaian item, aras
perkaran yang hendak dihasilkan, kepelbagaian cara penyampaian lah. Dan untuk bagi ciri kesan kandungan relevan ni pula ialah pembinaan item tu mesti menepati dari segi kumpulan sasaran, aras kesukaran, JSU tu jadual spesifikasi ujian, dan terakhir penguasaan pengetahuan atau kemahiran tertentu bagi sesuatu bidang. Dan bagi kesahan konstruk ni pula, sejauh mana ia bertujuan untuk melihat sejauh mana sesuatu pembinaan item tu dapat mengukur konstruk hipotetikal berkenaan dengan sifat semula jadi dan tingkah laku manusia. Konstruk hipotetikal tu dia lebih kepada sikap manusia lah, yang bermaksud konsep abstrak yang merujuk kepada proses-proses dan kejadian-kejadian yang dijangkakan berlaku di dalam diri seseorang tetapi tidak boleh dilihat atau diukur secara langsung. Jadi kesahan konstruk ni sesuatu yang tidak boleh diperhatikan secara langsung, tapi kita boleh buat penilaian berdasarkan kepada tingkah laku yang kita perhatikan tu. Okey, jadi contoh dia, sekiranya sesuatu ujian tu melibatkan aktiviti membaca, maka konstruk yang perlu dipertimbangkan tu melalui kemahiran membaca secara kuat, kemahiran membaca secara senyap, kefasihan dan juga pemahaman kandungan tu. Dan dua persoalan yang kita perlu ambil kira dalam kesahan konstruk ni ialah adakah pentaksiran tu dapat mewakili konstruk yang diinginkan secukupnya, dan adakah pentaksiran tu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan dengan pentaksiran tu. Seterusnya ialah kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan ni sesuatu ujian yang dirujuk ketekalan prestasi pelajar dalam dua ujian yang sama yang dibuat pada masa yang berlainan. Okey, ketekalan tu dia konsisten lah, macam konsistensi. Okay, secara ringkasnya, walaupun ujian yang dah dibuat tu diambil semula pada waktu yang berbeza, tapi pelajar tu still boleh kekalkan skor yang sama. Jadi dekat situlah kebolehpercayaan sesuatu ujian tu diambil kira. Okay, contoh dia macam ni. Seorang calon memperoleh 80 markah untuk ujian sejarah. Lepas tu dia dapat markah yang sama lagi, 80 markah, walaupun dia ambil ujian tu balik selepas seminggu. Okey. Jadi darjah ketekalan ukuran-ukuran tu boleh ditentukan dalam pelbagai keadaan. Pertama, ujian yang sama diambil oleh pelajar kali kedua. Kedua, ujian yang sama ditakbir oleh guru lain. Ketiga, ujian yang sama diambil oleh pelajar pada waktu yang berbeza. Dan keempat, jawapan kepada ujian yang sama diperiksa oleh pemeriksa lain. Okey, dan akhir sekali, punca ralat dalam pentaksiran kebiasaannya disebabkan oleh kekaburan item dan juga persempelan item. Okey, dan cara untuk mengukur keobjektifan ni ialah melalui uji ulang kaji, ujian bentuk setara, ujian bahagian 2 dan melalui kuda Rickardson tu. Dan ciri cara mengukur ni akan diterangkan oleh grup yang lain lah. Okey. Dan faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan tu ialah panjang ujian, pentadbiran dan format ujian, kesukaran ujian dan juga keobjektifan ujian tu. Dan akhir sekali, akhir sekali ialah objectivity. Keobjektifan ni merupakan... Yes, Doktor. Ya, Doktor. Ulang balik yang faktor mempengaruhi kebolehpercayaan itu sekejap. Saya nak screenshot sekejap. Yang faktor mempengaruhi kemudian boleh sambung. Sekejap saya screenshot. Okey. Alright. Okay. Okay.
Saya teruskan dengan keobjektifan ni dia merupakan salah satu ciri ujian yang penting kerana dia mempengaruhi ujian-ujian yang saya terangkan sebelumnya sebentar tadi, iaitu kesahan dan juga kebolehpercayaan. Untuk kita pastikan keobjektifan sesuatu ujian ni, jawapan yang sama yang dibuat oleh pelajar mesti mendapat skor yang sama walaupun diperiksa oleh dua orang pemeriksa yang berbeza. Jadi di situlah kita dapat tengok dia punya keobjektifan tu. Jadi dua aspek keobjektifan yang kita perlu beri perhatian ialah pertama keobjektifan dalam memeriksa dan kedua keobjektifan dalam menginterpretasi item ujian tu. Jadi yang ni saya briefing secara ringkas sebab ni akan diterangkan secara lebih detail oleh group yang lain lah. Langkah untuk meningkatkan keobjektifan ni dengan menyediakan skema perskoran yang tepat yang berangkumi sampel jawapan, kandungan, penggradan dan juga menyediakan penyelarasan dari segi perskoran tu. Okey, itu saja untuk part saya dan kita teruskan dengan Pak Nuha. Kira soalan Noha jelas tak? Jelas. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Sebelum Nuha mula dengan perkongsian Nuha, minta rakan-rakan fokus sebab bahagian ni akan berkait dengan tugasan dua kita nanti. Okey, Nuha akan kongsi tentang jadual penentuan ujian. Next. Untuk bahagian ni, apa yang rakan-rakan akan tahu ialah apa itu definisi jadual penentuan ujian, langkah pembinaan jadual penentuan ujian dan kepentingan jadual penentuan ujian. Next. Okay, apa itu jadual penentuan ujian ataupun singkatan NAIC ialah JPU. Dan dalam bahasa Inggerisnya ialah Test Specification Table, iaitu carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Next. Sedikit penerangan ringkas. Sewaktu penggubalan kertas ujian akan melalui beberapa proses, iaitu penyediaan JPU, pembinaan item ujian, membuat ujian rintis dan memurnikan item ujian. Sebelum ujian tersebut ditadbirkan, semua item ni hendaklah dinilai oleh pakar mata pelajaran tertentu. Macam yang Jiha kata tadi, kita akan ada panitia. Okey, seterusnya, keseluruhan proses ini boleh membantu untuk memastikan kualiti item ujian dari segi kebolehpercayaan, kesahan dan seterusnya pengukuran yang adil. Next. Okey, apa fungsi JPU kepada guru untuk mengajar? Iaitu untuk menjadi sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. Manakala kalau dari segi pembinaan item ujian pula, JPU ni akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina nanti akan merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir. Oleh itu, pembinaan JPU ni perlu dibuat seawal mungkin. Contohnya sebelum kita memulakan pengajaran. Next. Okey, bahagian yang kedua iaitu langkah pembinaan JPU. Terdapat 4 langkah untuk membina JPU. Langkah yang pertama ialah mengkaji sukatan pelajaran. Langkah kedua ialah menentukan jenis soalan. Langkah ketiga ialah menentukan bilangan soalan. Dan langkah yang terakhir ialah menganalisis objektif pengajaran.
Untuk langkah yang pertama iaitu mengkaji sukatan pelajaran. Mengapa kita perlu kaji sukatan pelajaran? Supaya kita dapat memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Yang kedua, untuk menentukan kepentingan tajuk kandungan dengan menganalisis kandungan sukatan pelajaran. Kepentingan ni akan dikaji dan terbahagi kepada 5 aspek, iaitu aspek yang pertama ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Kedua, pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk. Ketiga, kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain. Keempat, kompleksiti sesuatu tajuk. Dan yang terakhir ialah masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk. Seterusnya, langkah yang kedua ialah menganalisis objektif pengajaran. Kita perlu menganalisis untuk menentukan tahap pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan tahap kesukaran. Kedua-dua perkara ini penting untuk menentukan jenis soalan yang bakal dibina dan bilangan soalan. Kebiasaannya dalam JPU akan ada 2 paksi utama, iaitu paksi kandungan dan paksi objektif pengajaran. Tapi kalau kita hanya gunakan paksi objektif kognitif, kerana kalau dalam soalan, dalam peperiksaan, pelajar hanya boleh faham benda tu dan tulis balik apa yang dia faham dalam soalan kertas peperiksaan sahaja. So itu hanya mengukur daripada segi kognitif. Jaranglah untuk mengukur daripada segi psikomotor dan juga efektif. Langkah yang seterusnya, adalah menentukan jenis soalan. Yang pertama, Noha, kita patah Ya, balik Doktor. yang dekat paksi tadi tu. Ah. Okay. Mungkin Noha nak ingatkan kawan-kawan kata dalam JSU kita hanya ukur kognitif dan boleh terangkan sikit Noha. Ya, Doktor. Ingat tak semalam kita bincang kalau JSU ni kita lebih kepada domain kognitif. Kognitif. Boleh cerita sikit dengan kawan-kawan. Okey, ini apa yang Noha baca tadi sebelum presentation Doktor. Kalau salah Doktor tolong betulkan. Okey, boleh. Berdasarkan kognitif ni, sebab kalau kita depends on taxonomy Bloom, kan ada tahap untuk mengukur kefahaman pelajar apa semua tu. So, ia mengukur dari segi tahap ada 6 tahap kalau mengikut pada taxonomy Bloom. So, student kebiasaannya apabila menjawab peperiksaan, dia hanya boleh menulis apa yang dia nampak dekat soalan atas kertas berbalik. Kalau macam nak ukur daripada segi psikomotor ataupun efektif pula, mungkin daripada segi kerja khusus yang diberikan oleh guru kepada pelajar. Macam tu kah Doktor? Betul tu sebabnya kenapa kita JSI ni sebenarnya untuk ujian kan, JSI, JSU, JPU benda yang sama, TOS bahasa Inggeris kan. Okey, kita buat JSI ni bila kita nak bina ujian. Jadi ujian tu selalunya ujian bertulis yang kita buat multiple choice, jawab esei, dan bila kita buat JPU kita akan hanya guna domain kognitif. Kita tak akan gunalah yang psikomotor, yang Simpson yang saya dah tunjuk, piramid banyak-banyak tu kan. Ni yang kita guna yang first tu. Dan masa tu pun grup Atifah kan yang bintang pasal domain pasal domain-domain tu saya dah tak ingat dah. Perbezaan bukan yang terbaru revised taxonomy Bloom yang C1 sampai C6 tu. Okey, jadi kita hanya guna domain kognitif untuk pembinaan JSI sebabnya dia melibatkan dia hanya dia susahlah nak ukur efektif, macam nak ukur emosi bila student jawab exam, macam nak ukur psikomotor bila student hanya menulis interaksi antara kertas lah kalau yang tu exam standard yang SPM yang tradisional biasa ni. Okay, dan kalau kita mungkinlah COVID nanti because PDPR nanti kita akan buat online assessment ke pula, tapi still lagi antara dia dengan komputer. Okay, jarang. Kecuali kalau sekarang ni kita dah banyak cara, sebenarnya banyak, nanti saya akan cerita jugalah
contoh-contoh lain yang penggunaan teknologi untuk mentaksir. Tapi bila kita buat JPU, JSU selalunya lebih kepada domain kognitif. Okay. Itu yang saya nak Noha tekankan supaya bila fikir lagi bila JSU kita tak akan masukkan domain afektif dan psikomotor. Thank you Noha. Good job. Okay. Kita teruskan dengan langkah seterusnya. Menentukan jenis soalan. Kenapa kita penting nak tentukan jenis soalan ni? Iaitu sebelum tu pentinglah kita tentukan domain kognitif, sosial efektif dan psikomotor objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran. Okey, kat sini ada satu contoh. Kalaulah katakan kita nak ukur domain kognitif bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Untuk tajuk struktur ayat pada peringkat aplikasi. Maka soalan yang kita kena buat tu sesuai dan jenis soalan ialah objektif yang berbentuk melengkapkan ayat. Ataupun kalau kita nak buat soalan subjektif, soalan tu mestilah berbentuk menggubal ayat-ayat supaya dia sama dengan apa yang kita nak, iaitu untuk tajuk struktur ayat dan pada peringkat aplikasi. Seterusnya langkah yang keempat. Menentukan bilangan soalan. Bilangan soalan ni penting supaya dia boleh mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan kandungan sesuatu ujian tersebut. Sebelum tu, apa itu maksud kebolehpercayaan skor? Iaitu satu konsistensi dan kestabilan skor sesuatu ujian yang dijawab oleh pelajar. Skor yang konsisten dan stabil amat dipengaruhi oleh perancangan yang baik, iaitu pembinaan JPU. Yang kedua ialah kesahan kandungan. Keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang ujian itu nak ukur. Seterusnya, penentuan jumlah soalan juga dia perlu ambil kira jangka masa ujian, jenis soalan dan kesukaran soalan. Dan ini akan bergantung kepada peringkat objektif pengajaran, panjang soalan, kemampuan bahasa pelajar dan lain-lain. Seterusnya, dekat sini Noha ada masukkan contoh jadual penentuan ujian. Dia ada sukatan pelajaran, apa yang pelajar belajar, tajuk-tajuk dia dan objektif pengajaran. Seterusnya pemberatan. Itu bilangan soalan dan peratus soalan. Okey. Noha ada sediakan satu aktiviti untuk kita sama-sama buat untuk tentukan item yang dipaparkan ni dia sesuai dengan C berapa. C mewakili kognitif dalam Bloom taxonomy. Okey, semua ada 6. Betul kan doktor? Ya betul, kita dah buat dah masa measuring learning outcomes, ingat tak hasil pembelajaran. Kita ada C1 sampai C6 dan kita ada yang lama dengan yang baru. Yang C6 yang baru ialah mencipta, create. Kan, daripada kata lama kepada kata kerja. Okey. Teruskan Noha. Okey. Sebelum kita buat aktiviti ni, Noha nak ajukan soalan untuk ingatkan semulalah apa yang kita belajar tadi tentang pembinaan jadual penentuan ujian. Afizan boleh bagi dekat Noha tak? Apa tu? Okey. Afizan boleh bagi dekat Noha apakah langkah pembinaan jadual penentuan ujian? Apa tadi? Tak dengar. Okey, bagi dekat Langkah. Noha langkah pembinaan jadual penentuan ujian. Okey. Apa yang sebentar tadi Noha cakapkan, JPU ni maksudnya jadual apa? Jadual Penentuan ujian. penentuan ujian mempunyai 4 langkah. Yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran. Yang kedua adalah untuk menentukan jenis-jenis soalan. Yang ketiga menentukan bilangan soalan dan yang terakhir adalah menganalisis objektif pengajaran. Jadi secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa langkah pembinaan JPU tu terdapat 4 langkah sahaja yang diterangkan oleh Noha.
jawab ke? Okey, terima kasih Rizal. Dia menjawab soalan tu. Okey, seterusnya kita cuba buat aktiviti ni sama-sama. Kalau mengikut kepada kebiasaannya, GPU akan disediakan dahulu, kemudian kita akan buat item. Item ni contohnya macam yang dipapar dekat skrin sekarang ni lah. Okey, kalau nak lihat kepada tugasan 2 yang nanti kita akan buat sama-sama, item sudah disediakan, maksudnya kita boleh pilih je, macam doktor dah terang dalam outline kita. Kemudian kita akan lakukan GPU. Dekat aktiviti ni, kita cuma nak kenal pasti tahap kognitif mana yang digunakan untuk soalan 1 hingga soalan 4. So, boleh volunteer siapa je nak jawab. Jelas tak apa yang kita akan lakukan? Ulang sekali Noha. Lepas. Okey. Untuk bahagian sekarang ni, kita akan lakukan satu aktiviti di mana kita nak kenal pasti tahap kognitif mana yang digunakan dalam setiap soalan 1 hingga soalan 4. Jelaskah? Okey, baik-baik. Jadi kami perlu menjawablah soalan ni. Untuk Ya, melihat kita bagaimana kognitif tu berlaku pada 4 soalan ni. Peluang ya, tahap kognitif tu kognitif mana yang digunakan. Okey, baik. Okey. Kalau tak ada volunteer, kita ketik nama lah. Saya boleh. Kat sini kita sama-sama belajar. So jangan takut kalau salah ke apa. Benda ni satu proses pembelajaran. Doktor, kalau salah tolong betulkan ya. Go Noha, go. Okey. Untuk soalan pertama, apakah dasar yang sebelum tu item yang Nuha kongsikan ni ialah sejarah tingkatan 2 bab 2 iaitu kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan British. Okey, untuk item pertama ni soalan dia ialah apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas negeri-negeri Melayu sebelum tahun 1874. Okey, selanjutnya macam kita akan tengoklah kata kerja apa yang digunakan dalam item ni. So kat situ kita boleh tengoklah tahap kognitif mana yang digunakan untuk item-item tersebut. So kat sini siapa yang macam nak cuba jawab apakah tahap kognitif yang digunakan untuk item pertama. Jangan takut salah, it's okay. Nazmi. Nazmi jelas tak apa yang aktiviti yang kita nak buat sekarang? Nazmi? Jawapan dia D kot Noah. Sekarang kan kita buat satu aktiviti nak tentukan tahap kognitif mana yang digunakan dalam pembinaan item soalan. So kat sini kan Noah dah bagi item dekat kawan-kawan kan. So kita nak tentukanlah tahap kognitif mana yang digunakan. Okey, ada 6 kan kognitif. Yang pertama remember, mengingat, understand, memahami. C3 apply, C4 analyze, C5 evaluate dan C6 create. So jawapan kawan-kawan tu depends on keenam-enam kognitif ni, sama ada C1, C2, C3, C4, C5 ataupun C6. Okay, kalau tengok dekat chat sekarang, ada yang jawab C1 iaitu remember.
Okey. Kalau tengok kat sini ada yang jawab pengetahuan, memahami, mengetahui. Peringkat pertama mengingat. Okey. Kebanyakan yang jawab dekat chat sekarang cakap peringkat pertama mengingat. So jawapan dia betul. Untuk item pertama ni, tahap kognitif yang digunakan ialah C1 iaitu remember ataupun mengingat. Okay, terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada item yang ketiga. Apakah kesan ciptaan kapal wap kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu? Untuk item ketiga ni, tahap kognitif mana yang kita gunakan? Kita nak jawab analisis lagi. Siapa lagi nak cuba? Kalau tak mau cakap tak apa, aku boleh chat je kat ruangan chat kita. Ada yang jawab penilaian, analisis. Lagi ada lagi tak yang nak cuba? Ada yang cakap understand, memahami. C4, analisis. Okay, kalau ikut majoriti ni ramai yang cakap analisis. So untuk item yang ketiga ni, tahap kognitif yang digunakan ialah analisis iaitu C4. Okay, itu je. Doktor, Noah boleh habiskan dekat sini tak aktiviti kita? Apa dia Noha? Tak dengar Noha. Nak habiskan kat sini ataupun nak buat untuk semua item? Since mereka dah dapat idea, maksudnya kita boleh stop. Nanti Noha Ya. bagi tahu jawapan semua. Okay. Okay, thank you Noha. Okay, terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan sebab luangkan masa untuk dengarkan perkongsian ni dan turut serta untuk buat aktiviti tadi. Dekat sini adalah imbasan untuk lampiran yang kami sertakan dalam perkongsian kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey, nanti saya komen lagi lanjut dan sekarang ni kita akan Oh, semua orang tepuk tangan cepat, snapshot. Nanti kita banyak pula yang tepuk tangan. Okey, saya dapat tangkap dah. Boleh berhenti tepuk. Okey, banyak tangan keluar. Okey. Sekarang kita akan keluar Webex. Nanti saya akan, yang tak sempat scan tu tak apa. Don't worry, saya add manually. Dan kita akan sambung dengan grup Aina, Beha dan Mimi. Okay. So Aina, Beha dengan Mimi dah ready ya? Nak share dalam WhatsApp. Beha? Okay, ready. Aina cakap ready? Dah. Okay, awesome. So saya gonna end meeting for all and then kita duduk tengok WhatsApp pula. Okay, thank you.